Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikain Abdullah. Saya Umi Masitas Osman. Berita utama malam ini. Hari Cina menggalakkan perniagaan, perdagangan, pelaburan serta pertukaran budaya antara negara Brunei Darussalam dan China. Perkemahan Belia Remaja Intishar Tamadun Islam meningkatkan kesedaran tentang kepentingan peranan belia selaku penggerak sesebuah negara. Tiga 30 anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang menyertai misi pengaman di Lubnan diraikan dalam majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Surau Ad-Difaq, Bolkiah Garrison pagi tadi. Hadir, Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan. Juga hadir Major Jeneral daripada Keseri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB. Penglibatan ABDB menyertai misi pengaman ini fail selama lebih satu dekad mencerminkan komitmen berterusan ke arah keamanan serantau dan antarabangsa selaras dengan Kertas Putih Pertahanan Negara Brunei Darussalam. Hari Cina yang kini berlangsung adalah dianjurkan atas visi untuk memberi sumbangan positif melalui inisiatif One Belt One Road China untuk mempromosi pembangunan sosioekonomi negara Brunei Darussalam. Selain itu, ia juga untuk menggalakkan dan memupuk perniagaan, perdagangan, pelaburan serta pertukaran budaya antara negara Brunei Darussalam dan China. Hari Cina 2022 dilancarkan petang tadi bersempena Brunei December Festival di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tuan Wang Haitao, Charge the Affairs Kedutaan Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Tuan Jackson Ting, Pengerusi Persatuan One Belt One Road Brunei dan Tuan Li Feng, Pengerusi Persatuan Syarikat-Syarikat Cina di negara ini. Hari Cina juga mengetengahkan pameran fotografi bersama ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Turut diadakan majlis perasmian petak One Belt One Road. Hari Cina berlangsung sehingga Ahad ini dan dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Perkemahan Belia Remaja Intishar Tamadun Islam Perintis 2022 bertujuan untuk membantu belia mempelajari ilmu ukrawi serta mengenali potensi diri dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan peranan seorang belia selaku penggerak sesebuah negara. Petang tadi, perkemahan tersebut berakhir dengan majlis khatam Al-Quran dan penyampaian sijil yang berlangsung di Perkampungan Sukan Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah, Berakas. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Surudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Seramai 38 orang peserta belia menyertai aktiviti selama 5 hari. Anjuran Al-Hufaz Management melalui Al-Hufaz Leaders. Ada banyak manfaatnya yang saya dapati daripada perkemahan ini. Salah satu daripadanya adalah saya dapat menguasai leadership skills. Okey, sebagai contoh, critical thinking, time management, project management, disiplin dan sebagainya. Saya banyak mendapat banyak ilmu daripada mentor-mentor di perkemahan ini. Dan juga dalam perkemahan ini saya belajar menjadi daripada yang dulunya saya takut dan sekarang saya berani untuk tampil ke hadapan. Dalam perkemahan ini banyak yang dapat saya pelajari, di antaranya
berjumpa dengan kawan baru, mengingatkan lagi silaturahim sama orang lain, sama orang yang tidak baru pernah jumpa. Dan dalam ini juga banyak pengajaran yang diperolehi, salah satunya mendisiplinkan diri lebih baik. Forum Kerjasama Kebudayaan Asia ACCF telah menyediakan satu lagi platform berguna untuk mendapatkan pandangan dan kesedaran budaya serta persefahaman yang sejajar dengan usaha berterusan untuk merapatkan budaya yang berbeza, menggalakkan nilai budaya yang pelbagai dan semangat perpaduan melalui pertukaran dan perkongsian budaya. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semasa mengetuai delegasi negara bagi menyertai program 3 hari ACCF 2022 di Hong Kong. Berucap semasa panel menteri, Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsalfilah juga mengiktiraf hubungan kukuh antara budaya dan pembangunan bangsa dan kepentingan untuk terus meneroka dan meneruskan kerjasama yang membina untuk memenuhi aspirasi tersebut. Sesi pleno secara hybrid turut diadakan yang memfokuskan tema revitalisasi dan pemeliharaan warisan bersejarah. ACCF ialah inisiatif Kerajaan Hong Kong SAR dengan matlamat untuk memupuk kerjasama budaya serantau, berkongsi dan mempromosikan budaya dan kesenian. Umat Islam digesa untuk merebut peluang beramal ibadat pada hari Jumaat yang hanya datang sekali dalam seminggu. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Syiar Islam semakin berkembang di negara ini apabila sebuah keluarga berbangsa Iban memilih Islam sebagai pegangan hidup yang baharu. Majlis pengislaman diadakan pagi tadi di Kampung Amosi, Jalan Batang Duri, daerah Temburong. Dayang Dilam anak Umak, 54 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Dayang Nur Diana binti Abdul Rahim dan ahli-ahli keluarga beliau memilih nama Islam masing-masing. Hadir Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, pemangku Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei. Sejak Januari tahun ini, seramai 25 orang telah memeluk Islam di daerah Temburong. Sementara itu, seorang perempuan berbangsa Iban juga memilih Islam sebagai pegangan hidupnya yang baharu. Majlis pengislaman berlangsung petang tadi di Kompleks An-Najat, Beribi. Dayang Krisni anak Cindang kini dikenali dengan nama Dayang Nur Syifa Adriana binti Cindang. Sejak Januari hingga November tahun ini, seramai 141 orang telah memeluk agama Islam di daerah Brunei dan Muara. Pada hari Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam untuk bersegera ke masjid dan meninggalkan kerja masing-masing seperti berjual beli dan kerja-kerja lain untuk mendengar khutbah dan menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Sesungguhnya setiap amal ibadat itu ada adab-adabnya, begitu juga sembahyang fardu Jumaat. Di antara adab-adab tersebut ialah sebelum pergi ke masjid, kita disunatkan mandi, membersihkan badan, memakai pakaian yang bersih serta bau-bauan yang harum. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Rebut Ganjaran Sembahyang Fardu Jumaat. Turut disentuh perkara-perkara merugikan dalam menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Alangkah ruginya bagi orang yang akhir datang, iaitu orang yang datang apabila imam telah duduk di atas mimbar, kerana mereka bukan sahaja terlepas untuk mendapatkan fadilat atau kelebihan, bahkan juga tidak berkesempatan untuk melakukan perkara-perkara sunat seperti membaca Al-Quran, beristighfar, berselawat, berzikir dan seumpamanya. Khutbah merupakan salah satu dari 5 syarat sah sembahyang Jumaat. Justru
Sungguh pun demikian besarnya peranan khutbah Jumat itu, terdapat segelintir orang yang tidak begitu memandang indah akan kepentingannya, sehingga ada di antara mereka ini yang masih berbual dan bermain telefon bimbit ketika khutbah Jumat disampaikan. Hadirkan hati dan seluruh anggota tubuh badan kita, zahir dan batin, dan isikanlah seluruh jiwa raga dengan rasa khusyuk, taat dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan khutbah dan seterusnya mendirikan sembahyang fardu Jumat. Sesungguhnya sikap tidak menumpukan perhatian ketika khutbah disampaikan adalah sikap yang perlu diubah kerana ia adalah perkara yang sia-sia dan merugikan. Akhirnya, manfaatkan dan rebutlah peluang beramal ibadat pada hari Jumat yang hanya datang sekali dalam seminggu. Bakat seni merupakan satu anugerah yang istimewa kerana tidak semua orang dapat memilikinya dan tidak terkecuali orang kelainan upaya OKU. Sehubungan itu, hasil kreativiti golongan OKU diketengahkan melalui pameran Seni Untuk Semua yang sedang berlangsung di Galeri 4 Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja di Ibu Negara. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, pameran dihasrat sebagai wadah untuk memberikan peluang serta hak kesaksamaan dalam persada seni bagi OKU. Ia juga selaras dengan hala tuju kementerian tersebut dalam membantu dan memperkasa golongan OKU bagi mengembangkan potensi dan kemampuan untuk terus berkarya. Pameran sempena sambutan Hari Antarabangsa OKU ini mengetengahkan hampir 150 hasil kreatif intelek, autisma, pendengaran dan anggota dari Pusat Bahagia, Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Semata dan La Vida. Antaranya hasil kraf tangan OKU pendengaran Awang Muhammad Zul Afendi bin Muhammad Sufri yang diperbuat daripada bahan kitar semula dan hasil seni kreatif beberapa pertubuhan kebajikan. Setakat ini ada beberapa hasil karya yang telah dibuatnya lah, seperti masjid-masjid, ada beberapa bangunan-bangunan yang landmark di negara Darussalam seperti bangunan muzium. Hasil seni yang dibuat ini dibuat daripada kertas-kertas penjelah lah yang terpakai. I think using this platform for showing the paintings and the 3D sculptures that they've created is a great initiative where everyone is able to experience other people or students with disability punya ability that what they can show. OKU ada ability, ada kemampuan dan skill set yang lebih yang orang surprising menunjukkan yang mereka mampu membuat apa saja dengan diberikan peluang dan sokongan yang diperlukan. Over the past few years especially, we have seen especially KKBS has been promoting inclusion, and we are very thankful to KKBS for giving the special needs population a place to showcase their abilities. Turut diketengahkan ialah kebolehan salah seorang ahli semata Brunei dalam membuat kopi yang membuktikan golongan OKU boleh hidup berdikari dalam masyarakat. I am very happy and honored for given a chance to work as a barista. It shows that I am able and can work independently. Pameran Seni Untuk Semua dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 31 Disember ini bermula pukul 9 pagi hingga 8 malam pada setiap hari Selasa hingga Ahad, manakala hari Jumaat dari pukul 2 petang hingga 8 malam. Status harian normal baru COVID-19. 4 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 489 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.3%.
dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%. Syarikat Makan Ceria Sendirian Berhad semalam mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa selamat bersempena penubuhannya ke-30. Hadir Awang Izwan Zukri bin Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Adenan, pengerusi Syarikat Makan Ceria Sendirian Berhad. Ditubuhkan pada tahun 1992, syarikat itu kini mempunyai 4 cawangan di Brunei Muara. Majlis berlangsung di Masjid As-Salihin. Program Masyarakat Bermaklumat Jabatan Penerangan diungkayahkan bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dan memberikan perkembangan semasa. Kemarin, program diadakan bagi peserta dari Kampung Batu Apoy di Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri. Program disertai 35 orang terdiri daripada belia, individu yang sudah bersara dan mengusahakan perniagaan kecil-kecilan. Antara pengisian program termasuk taklimat mengenai pengukuhan jati diri dan lawatan ke 3 tempat terpilih. Program bertujuan bagi memberikan perkembangan serta usaha-usaha kerajaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Aktiviti Fun at the Hub diteruskan lagi sehingga Ahad ini, 18 Disember 2022. Bermula petang tadi, Festival Keluarga sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan diadakan bagi memeriahkan aktiviti tersebut semasa cuti penggal persekolahan. Festival berlangsung di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Antara aktiviti Festival Keluarga termasuk Family Conversion, iaitu pandangan orang ramai mengenai program pengukuhan institusi keluarga, aktiviti kanak-kanak, jualan dan pameran. Festival selama 3 hari ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM serta dikendalikan bersama Jabatan Muzium-Muzium dan Spaksco. Mengeratkan lagi silaturahim di antara keluarga tu pasal Disember ni itah masanya kita ni bersama keluarga kita ni. Untuk memeriahkan lagi acara kita ni pada 3 hari ini dan juga sempena cuti-cuti sekolahan ni, kami mengalu-alukan keluarga dan ramai-ramai untuk datang kemari. InsyaAllah program-program dan acara-acara menarik akan bis kita boleh ikuti. Bank Baiduri memenangi anugerah Bank of the Year 2022 dari The Banker, iaitu salah sebuah syarikat penerbitan terkemuka dunia oleh Financial Times United Kingdom. Ia merupakan kali kelima anugerah perbankan antarabangsa diberikan kepada bank tersebut. Ia juga merupakan kali ke-15 Baiduri Bank menerima anugerah berprestij sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju industri dan institusi dinamik di barisan hadapan dalam inovasi kewangan. The Banker turut memuji Bank Baiduri atas komitmennya untuk membangun masa depan yang mampan bagi negara ini.